Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 268 dos pertama vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun yang membawa kepada jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 32,640 dos iaitu 76.1%. Manakala 947 dos kedua vaksin COVID-19 telah diberikan kepada kumpulan umur berkenaan, menjadikan jumlah keseluruhannya 11,882 dos, iaitu 27.7%. Perangkaan itu dimaklumkan petang kemarin oleh Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar juga mengongsikan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan 3 dos vaksin adalah pada kadar 68.8%. Rabu 17 Syawal 1443 bersamaan dengan 18 Mei 2022, sebanyak 300 kes baru telah dilaporkan, iaitu 298 kes adalah hasil ujian ART dan 2 kes adalah hasil dari 343 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 145,521 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU, dan tidak ada kes sedang berada di kategori 4, itu mereka memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 182 kes telah disahkan sembuh, manakala jumlah kes yang sembuh ialah 143,477 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,823 kes, iaitu 13 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,810 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Jumlah perdagangan negara Brunei Darussalam pada bulan Januari 2022 meningkat 92.8%, iaitu 2,607.8 juta ringgit. Manakala perubahan bulan ke bulan jumlah perdagangan bagi bulan Januari 2022 menurun 1.2% berbanding bulan Disember 2021. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menyatakan jumlah ekspor meningkat 128.9% tahun ke tahun kepada 1,487.7 juta ringgit berbanding Januari 2021. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian dan ekspor kimia. Dari segi komoditi mengikut seksyen bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam, diikuti dengan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama pada bulan Januari 2022 adalah Jepun, diikuti Republik Rakyat China, Singapura dan Vietnam. Komoditi ekspor terbesar ke negara Jepun adalah bahan api galian, manakala ke negara Republik Rakyat China adalah bahan-bahan kimia. Bagi import, jumlah nilai menunjukkan peningkatan kepada 1,120.1 juta ringgit pada Januari 2022 berbanding Januari 2021. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan import bahan api galian. 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang-barang keluaran kilang dan pelbagai barang keluaran kilang. Mengikut kategori penggunaan akhir, import barang perantaraan menyumbang 59.1% dari jumlah import, diikuti oleh import barang modal dan barang penggunaan. Mengikut mod pengangkutan pada bulan Januari 2022, peratus yang tertinggi bagi kedua-dua ekspor dan import adalah mod pengangkutan laut. Ini diikuti oleh pengangkutan udara dan melalui darat.
Laporan penuh IMTS bagi bulan Januari 2022 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di deps.mofi.gov.pn. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Brunei Darussalam melalui bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa meneruskan lagi siri Kongres Antarabangsa Bahasa, Sastra dan Budaya Melayu sempena Bulan Bahasa secara maya. Siri Kongres disertai 142 orang, antaranya Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Pengurusan Strategi dan Dasar Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Dr. Siti Nur Khalbi binti Haji Wasal Felah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Siri pembentangan kali ini menampilkan pemakalah negara Brunei Darussalam dengan mengupas aspek bahasa bertajuk Papan Tanda di Negara Brunei Darussalam, Jawi dan Terjemahan. Beberapa isu dan cabaran juga dihuraikan seperti kewujudan kepelbagaian nama premis perniagaan yang terlebih kreatif dan bercampur aduk terutama pada nama premis perniagaan. Bahawa tulisan Jawi itu hendaklah diletakkan di sebelah atas. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA memeterai memorandum perjanjian bagi kerjasama dalam pelbagai bidang, antaranya penyelidikan Jurnal Ahli Sunnah wal Jamaah. Majlis penandatanganan perjanjian tersebut berlangsung di Kupu SB. Menandatangani bagi pihak Kupu SB Datin Dr. Hajah Nur Herah binti Haji Nur Kasih, pemangku penolong Rais, manakala Pengiran Dr. Hajah Nur Khairah binti Pengiran Haji Hashim, pemangku penolong Rektor Hal Ehwal Akademik UNISA, menandatangani bagi pihak UNISA. Melalui perjanjian tersebut, ia dijangka dapat mencapai matlamat untuk mewujudkan masyarakat yang benar-benar berilmu, beramal dan bertakwa menurut ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah serta memperkukuhkan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Doa diiringi keredaan ibu bapa dan penjaga serta kesungguhan dalam pembelajaran berbaloi bagi 43 orang pelajar Pusat Tingkatan 6 PTE Sengkurung apabila menerima penghargaan pada Majlis Penyampaian Anugerah Pelajar Cemerlang dalam Akademik 2021. Majlis berlangsung di Dewan Multimedia PTE Sengkurung. Anugerah diserahkan oleh Awang Muhammad Nur Ilham bin Haji Jais, pemangku pengarah pendidikan co-curriculum di Kementerian Pendidikan. Penganugerahan tersebut memberi pengiktirafan kepada pelajar-pelajar yang mencapai keputusan cemerlang di samping sebagai perangsang kepada pelajar yang mencapai peningkatan di sepanjang pengajian. My parents would usually doakan for my success. My teachers would always be very understanding and patient with us all the time. Dari segi usaha, dari doa ibu bapa, and especially in now taking A-levels, you have to sacrifice banyak perkara, baik benda. Masa sama keluarga, hobi, and masa tidur juga harus sacrifice dan sembahyang itu tetaplah. Pengetahuan dan kemahiran generasi muda dalam mendalami, menganalisis dan menulis bahan kajian sejarah diharap dapat didedahkan selain memupuk minat dan mengasah bakat mereka dalam menghasilkan karya penulisan bidang sejarah. Ke arah itu, Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian Pusat Pengkajian Borneo dengan kerjasama Persatuan Sejarah Brunei Persebar mengadakan program Menyuluh Sejarah Brunei siri ketiga secara maya. Tema program tahun ini memupuk generasi muda mencintai sejarah bangsa. Program merupakan salah satu usaha Pusat Sejarah Brunei dalam memberikan peluang generasi muda untuk mengongsikan hasil kajian sejarah mereka dan memperkenalkan kajian sejarah yang sifatnya komprehensif, mendalam dan belum pernah dibuat kajian. Selain itu, program turut diharap dapat menjadikan Pusat Pengkajian Borneo sebagai medan perbincangan bagi kajian sejarah Brunei dan Borneo.
kami mengambil guru Melayu dari negeri. Kembali selepas ini dengan bahan berita yang lainnya. Sebuah lagi syarikat pelancongan telah diberi kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej haji dan umrah selama 3 tahun bermula 1443 Hijrah hingga 1445 Hijrah. Itu syarikat At-Taqwa Travel Tours Sendirian Berhad. Kementerian Hal Ehwal Agama menerusi Jabatan Urusan Haji dalam siaran medianya menyatakan pada masa ini terdapat 8 buah syarikat pelancongan telah diberi kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej haji dan umrah bagi tempoh 3 tahun berkenaan, iaitu syarikat Darussalam Holdings Sendirian Berhad, syarikat Street Central Agency Sendirian Berhad, syarikat Raudah Al-Amin Sendirian Berhad, syarikat Continental Yachteng Sendirian Berhad, syarikat Dar El Ehsan Travel and Tour Sendirian Berhad, syarikat Al-Hijrah Travel and Tour Sendirian Berhad, syarikat Titian Travel and Tour Sendirian Berhad dan syarikat At-Taqwa Travel Tours Sendirian Berhad. Sehubungan itu, orang ramai yang berhasrat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah dikehendaki mengikuti pakej syarikat-syarikat yang disenaraikan bagi memastikan urusan perjalanan haji dan umrah berjalan lancar dan teratur. Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan Mu'alaf mengadakan skim bimbingan musabakah muratal Al-Quran dan menghafaz ayat-ayat lazim beserta pemahamannya selama 2 hari di pusat berkenaan. Skim disertai oleh 100 orang terdiri daripada guru-guru kelas bimbingan Mu'alaf dan para peserta dari keempat-empat daerah yang berjaya pada sesi uji cuba serta melayakkan diri untuk mara ke musabakah peringkat daerah. Antara objektif ia dilaksanakan meningkatkan pengetahuan para peserta mengenai kaedah-kaedah bacaan dan lagu-lagu Al-Quran serta memberi fokus terhadap kekuatan dan kelemahan dalam bacaan Al-Quran.